warahmatullahi wabarakatuh. Okay, kuliah pertama dah selesai. Kita akan mula pada kuliah kedua lah. Jadi saya akan buat kuliah ni pendek sebab biasanya kita banyak perbincangan kan dalam kelas. So kalau kita boleh lebih pada satu arah ni, rakaman ni, saya mengharapkan kamu semua ada soalan dan discussion dalam group, and then saya akan balas lah dalam bentuk video. Baik. Okay, yang kedua. Saya soalan ni ada tanya pada Ramadan yang lalu lah. Kenapa Brunei dan Malaysia ada perbezaan dalam penentuan Ramadan? Ini bukan saja pada, so kita akan bincang pada hari ni lah. So perbezaan ni bukan saja berlaku pada 2021. Pada tahun 2019 pun berlaku perkara yang sama lah. Malaysia kita mula Ramadan pada 5 Jun 2019. Tapi Brunei dia mula lebih lambat pada 6 Jun. Pada tahun ni punya Ramadan kita mula pada 13 April. Kalau Brunei dia mula pada 14 April. Jadi kenapa wujudnya perbezaan? Kenapa Brunei tak ikut Malaysia je? Dan kenapa Malaysia tak ikut Brunei? Kenapa kita berada dekat, berada di sebelah, tapi kita tak boleh mengadakan, tak boleh bersama-sama merayakan Ramadan pada tarikh yang sama? Kenapa wujud perbezaan? Mula kita lihat dulu kepada macam mana Nabi Muhammad SAW dia memberi isyarat dalam bagaimana untuk menentukan awal bulan Hijriah. Yang Nabi berkatakan adalah bagi saya masa untuk baca surah dia. Sumu li ru'yati wa aftaru li yu'rati fa inna qam alaikum asyahru fa'udu thalathin. Berpuasalah kalian kerana kamu melihat anak bulan, dan berpuasalah kalian kerana melihat hilal. Dan apabila pandangan kalian terhalang oleh mendung, maka hitunglah 30 hari. Maksudnya cukupkanlah kepada 30 hari. So maknanya kalau kita melihat anak bulan tu, berdasarkan pada hadis inilah, kalau kita dapat melihat anak bulan tersebut, maka kita cukupkan kepada maka esoknya akan bermula anak bulan baru. Tapi kalau kita tak dapat melihat anak bulan tersebut, maka kita akan cukupkan pada 30 hari. So sebagai contohnya, jika anak bulan tu berjaya dicerap pada 11 Jun, maka anak bulan baru akan bermula pada hari keesokannya pada 12 Jun. Tapi jika anak bulan tu gagal dicerap pada 11 Jun, maka kita akan cukupkan anak bulan itu pada 30 hari, dan bulan baru akan mula pada 13 Jun. So cara ini, cara yang Nabi tujukan ni dipanggil Ru'yatul Hilal. Dan Malaysia menggunakan Ru'yatul Hilal saya hingga tahun 1983 hingga 1991 lah. Tapi masalah dalam Ru'yatul Hilal ni lah, dia bergantung kepada kenampakan manusia, kenampakan orang, dan manusia sentiasa melakukan kesilapan. Jadi contohnya pada tahun 1983, kita mempunyai sejarah bahawa, ni bukan Malaysia dan Brunei sajalah, kita mempunyai sejarah bahawa anak bulan Ramadan tu dirayakan pada dua tarikh yang berbeza. Johor, negeri yang kita bangga-banggakan, dan Perak menyambut Ramadan pada 12 Jun 1983. Manakala negeri yang lain menjambut Ramadan pada 13 Jun 1983. Kenapa ada perbezaan ni? Kerana dilaporkan bahawa Johor dan Perak telah menyaksikan anak bulan pada 11 Jun. Tapi negeri yang lain, diorang tak nampak anak bulan. Jadi kerana Johor dan Perak nampak anak bulan pada 11 Jun, mereka merayakan Ramadan pada tarikh yang lebih awal. Tapi negeri lain tak nampak anak bulan pada 11 Jun, jadi mereka cukupkan kepada 30 hari dan merayakan Ramadan pada 13 Jun 1983 lah. So ini jelas satu kekeliruan. Kalau contohnya kita duduk di Melaka dan kita balik Johor,
kita duduk di Melaka dan kita balik Johor, kita tak tahu kita nak sambut tarikh tu ikut Johor ataupun ikut Melaka. Sama juga kalau kita tinggal di Johor dan kita balik untuk Ramadan, kita balik untuk raya di untuk beraya di Melaka, adakah kita nak ikut tarikh puasa kita di Johor ataupun kita nak ikut tarikh puasa di Melaka? Tu memang perkara yang sangat mengelirukan. Jadi melihat kepada masalah ini, simple, Malaysia terus menentangkan bahawa mereka menggunakan Imkan Nuriyah. Imkan Nuriyah ni lebih kepada kiraan lah. Jadi dia akan mengira data anak bulan pada tempoh pada hari cerapan, dan kita tengok adakah anak bulan tu ada kemungkinan boleh dilihat atau tidak. Jika anak bulan tu ada kemungkinan boleh dilihat, maka esoknya akan mula raya. Tapi jika anak bulan tu tiada kemungkinan boleh dilihat, maka dia akan cukupkan kepada 30 hari dan lusanya akan mulanya raya atau akan mulanya bulan baru. Jadi perkara ini dia bagi bertujuan untuk mengelakkan perselisihan dalam penentuan anak bulan Islam. Dan memang sampai ke hari ini, daripada tahun 1983 sampai ke hari ini, kita tak mempunyai sebarang sejarah bahawa anak bulan tu diraih, anak bulan Islam ataupun bulan Islam tu diraikan pada tarikh yang berbeza. Brunei tidak pernah ada isu sepanjang sejarah yang saya tahulah. Sepanjang sejarah keislaman, sejarah perundingan Islam di Brunei, tak pernah ada kes berbezanya tarikh bulan Islam. Jadi mereka boleh menggunakan ru'yatul hilal dalam nak menentukan awal bulan Islam. Jadi dalam kes pada hari itu, kita bermula puasa pada 13 April 2021 lah. Jadi kita membuat cerapan pada 12 April 2021. So Malaysia berdasarkan kriteria, berdasarkan metod Imkan Nuriyah, anak bulan tu boleh dilihat, maka esoknya 13 April 2021 akan bermula Ramadan. Tapi Brunei pada 12 April 2021 dia tak dapat melihat anak bulan. Maka bulan Syakban pada tahun itu dicukupkan pada 30 hari dan Ramadan akan bermula pada 14 April 2021. Okey, baik. Jadi kesimpulannya, Malaysia dan Brunei memang ada perbezaan dalam menentukan awal bulan Islam. Sebagai contoh, kita dapat lihat pada Ramadan tahun 2021. Ini adalah kerana Malaysia menggunakan cara Imkan Nuriyah bagi penentuan Ramadan, manakala Brunei menggunakan cara Ru'yatul Hilal bagi menentukan Ramadan. Jadi perbezaan ini adalah bagi mengelakkan perselisihan penentuan tarikh Ramadan seperti mana yang berlaku di Malaysia pada 1983. Maka perbezaan ini ialah ada sangat-sangat dependent kepada keadaan masyarakat di negeri tersebut. So masyarakat di Malaysia ada risiko untuk melakukan kesilapan dalam Ru'yatul Hilal, maka mereka menggunakan Imkan Nuriyah. Tapi masyarakat di Brunei tidak mempunyai sebarang risiko dalam melakukan kesilapan. Jika menggunakan Ru'yatul Hilal, maka mereka boleh menggunakan Ru'yatul Hilal. Baik, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.